Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Muhammad Hanafi Amin Mahamdin, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kajang Utama. Yang berusaha Tuan penceramah kita pada hari ini, iaitu Tuan Syamsul Amri bin Ismail atau lebih dikenali dengan panggilan Ustaz Syamsul Debat. Yang dihormati barisan penolong kanan Sekolah Menengah Kebangsaan Kajang Utama, guru-guru kanan mata pelajaran, para guru, anak didik SMK Kajang Utama serta seluruh warga proses yang dikasihi sekalian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Baiklah, kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang indah ini kita dapat berkumpul di dataran Serigi Utama untuk satu tujuan, untuk satu program, iaitu program Ke Puncak Sukses bersama Ustaz Syamsul Debat. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita memulakan majlis kita pada pagi ini, izinkan saya membacakan sedikit biodata Tuan penceramah kita pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, Ustaz Syamsul Debat telah dilahirkan pada 3 Ogos 1977 di Kampung Air Dedali, Jempol, Negeri Sembilan. Beliau memulakan persekolahannya di Sekolah Kebangsaan Paroi, seterusnya ke Sekolah Menengah Agama Persekutuan Lambu pada tahun 1990 hingga 1992. Kemudian beliau telah melanjutkan pengajian di Universiti Teknologi Mara dalam bidang Diploma Pentadbiran Awam dan seterusnya menyambung pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang juga di UiTM. Untuk pengetahuan Ustaz, saya dapat maklumat ini daripada Wikipedia. Jadi kalau salah nanti boleh tolong betulkan saya. Baiklah, untuk pengetahuan anak-anak didik saya sekalian, Ustaz Syamsul Debat dah berkahwin. Isteri beliau bernama Unggu Nur Hayati binti Unggu Abu Bakar. Kenapa Ustaz kita dipanggil Ustaz Syamsul Debat? Kenapa debat? Suka berdebat ke, suka bergaduh ke, macam mana? Tapi untuk pengetahuan semua, daripada siasatan saya mendapati bahawa Ustaz memang rajin berdebat. Pernah menjadi Johan Pidato UiTM Melaka, Johan Debat Piala Provos UiTM Melaka, tempat ketiga debat diraja di USM Pulau Pinang dan mendapat anugerah pendebat terbaik keseluruhan pada tahun 1999. Seterusnya Johan Pidato Kenegaraan Negeri Sembilan, Johan Pidato Kenegaraan Peringkat Kebangsaan pada tahun 2000. Tempat ketiga debat diraja di Universiti Utara Malaysia, mendapat ranking pertama pendebat terbaik seluruh Malaysia pada tahun 2002. Johan Debat Perdana Anjuran Majlis Peguam Malaysia pada tahun 2002. Johan Debat Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, Johan Debat Komuniti Lestari Negeri Sembilan, pendebat terbaik pertandingan akhir Debat Komuniti Lestari pada tahun 2003. Johan Pidato Kemas Negeri Sembilan, Johan Pidato
Banyaklah kelas sebenarnya ni kalau nak dibacakan kejohanan. Macam baca apa? Prestasi yang sangat cemerlang. Jadi cikgu rasa anak-anak didik cikgu sekalian, begitu juga dengan rakan-rakan sekalian, dah tak sabar lagi untuk mendengar kehebatan ustaz yang mana boleh dikongsikan dengan anak-anak didik kami, untuk kami jadikan pengajaran, untuk kami dapat bersama kebaikan daripada ustaz nanti, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Samsul Jebat untuk mengambil alih acara. Dipersilakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada puan pengerusi acara yang berbahagia, Cikgu Anafiah selaku tuan pengetua. Pada hari ini saya seterusnya harum yang menemankan saya di atas pentas. Saya ingatkan tadi dah, bisa kan buat forum pula tadi kan, ada lah duduk atas ni kan. Kemudian guru-guru, seterusnya adik-adik edukasi sekalian. Pertama-tamanya, terima kasih banyak atas sudian membaca biodata saya. Pertamanya, jangan percaya dekat internet. Pertama, banyak menipu. Jadi kalau nak maklumat, minta pergi, saya bagi senarai tu. Dan senarai pencapaian tu tak payah baca, takut nanti ingat riak kan. Sebab pencapaian saya lebih banyak daripada tu. Cakap terang kan. Dan begitu juga saya dulu waktu saya sekolah, itu sekolah kelas Ampara, sekolah Semak Labu. Kemudian sebab tak sengaja kan di PSR, tak sengaja 5 masuk Semak Labu. Habis Semak Labu, habis masuk universiti, saya ambil diploma 4 admin. Diploma Pentadbiran Awam di ITM di London dan Gajah Mada, Lendu. Kemudian saya sambung ijazah secara muda undang-undang di ITM Shah Alam. Kemudian saya habis itu, saya tak sempat habis lah. Maksudnya habis tak sempat nak rehat. Terus diterima menjadi penolong pengarah undang-undang di Seremban, bawa kes mahkamah untuk agensi kerajaan dan yang menjadi penasihat undang-undang untuk Kerajaan Negeri Sembilan. Dan seterusnya saya dapat jadi pengarah undang-undang dan saya pencen pada tahun 2018. Saya pencen awal tahun. Sebab masa itu syamah dah tambah banyak mana, dah tak tahu mana satu part time. Sebenarnya kalau dia jadi part time kan, jadi mana saya ambil keputusan. Jadi saya adalah pesara kerajaan. Dan untuk pengetahuan, saya juga pernah berkhidmat sebagai guru. Saya pernah jadi guru di sekolah rendah. Penamanya sekolah menengah Jalan Lub, hari ini namanya sekolah menengah Pasar Bukit Mewah, Sumbat. Dulu saya pernah jadi cikgu mengajar bahasa Melayu dan juga pendidikan seni. Sebab saya lukis pandai, colour tak pandai. Kemudian masa itu guru ganti sebabkan kesemelangan guru ganti tu, sambung ganti tu, ada cikgu yang nak kena ganti. Daripada mula tu cikgu seorang, cikgu tu khusus sebulan, waktu sambung 2 minggu, akhirnya saya diserapkan pula GSTT, Guru Sandaran Tidak Terlatih dengan gaji 494.50 sen. Saya jadi guru sandaran ni di SRJKFC Pewa Seremban, Sekolah Cina. Sebabkan saya di Melayu, saya diminta mengajar kelas yang paling banyak sekali bahasa Melayu. Mana
yang kelas tu kelas tak pandai, tapi bahasa Melayu tak berapa pandai. Sampaikan saya marah apa dia tak faham. Jadi bayang macam barat. Kemudian saya tengok saya tidaklah setabah cikgu-cikgu yang ada. Jadi saya ambil keputusan saya sambung belajar. Jadi masa tu saya jadi cikgu dalam 6 bulan, tak lama. 6 bulan, lepas tu saya pun sambung belajar. Jadi untuk adik-adik yang ada ke depan ni kan, saya nak beritahu lah. Dalam hidup kita ni, kita nampak macam orang kata simple. Dan kadang-kadang kita rasa tension. Kita rasa besar lah orang suruh aku beratur duduk macam ni. Sampai bila kita nak hidup macam ni weh? Kan? Cepat dah, tak sabar nak keluar dari sekolah. Iblis lah. Kau tanya lah cikgu-cikgu. Sampai satu tahap kan, bila kau keluar kan kau cakap kan, itulah waktu sekolah dulu. Kan? Semua orang seronok nak balik sekolah. Percaya cakap saya, you all ada masa dalam sekolah, tolong manfaatkan masa. Sebab proses tak akan berulang. Macam mana kau seronok sekolah rendah dulu. Masa sekolah rendah dulu tak nak. Dah masuk sekolah rendah tu lagi best. Main je kan. Main galah panjang, main tutup botol kan, main tenteng kau buat. Tapi masa tu kita takkan boleh nak ulang lagi. Macam tu juga bila dah masuk universiti besar. Bila dah masuk universiti kau akan rindukan satu perkara, iaitu laungan gema suara mak kau pagi-pagi bising suruh kau siap ke sekolah. Kan nikah kau akan rindu lah. Bangun, siap, tak ada dah bunyi. Sebab kita sendiri akan mengurus masa kita di universiti. Jadi hari ini tentang ceramah hari ini sebenarnya ialah hari Jumaat. Dalam banyak-banyak perkara orang nak buat pada Jumaat pagi, ada satu perkara yang paling orang tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Jadi tak payahlah buat pakai excited macam nak dengar ceramah kan. Jadi walaupun demikian saya faham. Cikgu-cikgu pun dah fikir, aduh ceramah lah begini. Macam tu lah kan. Saya faham. Cikgu walaupun buat buku ke kelas kan, tapi nak buat macam mana kan, nak buat macam mana. Ada juga cikgu yang dah siap charge bateri phone yang penuh malam tadi lepas selfie. Jadi hari ni nak cemerlang berjaya kan, berjaya. Saya nak tanya lah, adik-adik semua lah, fikirlah sendiri. Zaman cikgu-cikgu ni dulu kan, sama lah dengan Ustaz Bahrul. Mana ni ceramah motivasi? Panggil penceramah motivasi tu baru semangat galakkan. Oh dulu tak ada. Sendiri. Sampai kan cikgu-cikgu ni kau tanya, cikgu tu nampak macam tu mana? Sebab sekarang ni dah berapa bulan? Hari ni dah berapa bulan? Hanya 18 hari. Cikgu-cikgu dah mula fikir 25, 26. Apa benda nak kena bayar? Wah, rumah nak kena bayar. Tak apalah rumah cikgu tolak gaji. Bayar kereta, bayar bil, Allah Akbar, Lazada tu, tak pengen contoh tak? Sebab perbelanjaan bulanan kau tanya cikgu tak ada siapa yang bawah daripada 5,000 kan? Itulah. Sebab kau tak nak tanya lagi berapa sebulan. Saya tunjuk kat korang, saya pernah bentang cikgu kalau saya boleh bentang slide kan, saya akan tunjukkan gambar-gambar kat dia orang. Saya tunjuk dekat sekolah, ada beberapa sekolah yang saya bawa buat slide, saya tunjuk. Kalau tunjuk gambar rumah, tak nak ada rumah slide ni tak nak. Gambar rumah ni tak nak. Teres bolehlah. Tunjuk CBD, ni okey. Dia nak CBD. Nak CBD. Tunjuk bubble, yes. Yeah, memang. Tunjuk motosikal. Tunjuk ES5 tak nak. Demak lagi tak nak. Tunjuk motor-motor kat sana. Wahal, itulah motor ayah kau jual kena ni. Tak nak. Tunjuk, kalau tunjuk Harley Davidson, yes. Tunjuk Vulcan. Tunjuk kereta Goldwing, motor Goldwing. Tunjuk Superbike, yes. Yang ni nak. Saya tunjukkan kereta. Saya tunjukkan gambar apa? Tunjuk gambar Alphard, okey. Velfire, okey. BMW, yes. Mercedes-Benz, okey. Saya tunjuk Azia. Kau jangan gelap tu kereta aku. Apa? Ya, saya kena Azia je. Kan? Jadi simple. Tak, maksudnya bila tunjukkan kita boleh pilih nak yang mana. Lepas tu saya tanya, kalaulah ada anak, tak nak pilih, nak saya cakap kalau ada anak, tak pilih kalau ada anak.
Dah. Kalau ada anak, nak pergi siapa jaga? Nak pergi siapa jaga? Nak pergi siapa jaga? Sendiri. Saya belum fikir tentang masa depan. Kita dah pegang. Bagi apa? Jaga sendiri. Cita-cita nak jadi apa? Cikgu. Jadi cikgu. Tak pernah tengok cikgu pegang. Main mengajar, pegang. Okay, kelas, cikgu tak pernah nampak. Diam lah. Tak pernah nampak kan? Tak pernah nampak. Jadi jangan nak jaga sendiri tu lah. Nak pergi siapa jaga? Okay? Nak pergi siapa jaga anak? Kalau kau dah kahwin, ada anak, kau jangan salah lambat sangat. Kau dah kahwin, dah ada isteri, dah ada anak nak pergi siapa jaga? Ha? Sendiri? Kau nak jadi apa tau? Ha? Belum tahu lagi, kau jagalah anak tu. Macam mana nak jaga sendiri? Kau orang semua nak kerja. Nak jadi doktor, nak jadi lawyer, jadi engineer, jadi cikgu. Macam mana? Nak pergi siapa jaga? Anak? You? Siapa jaga anak? Ibu? Kata ibu baca apa? Aku dah penat jaga kau, jaga anak kau. Jaga sendiri. Okey. Siapa nama? Ha? Dennis. Nama saya nama anak saya. Tapi itulah ceritanya. Akhirnya kita nak bagi siapa? Okeylah, kita bagilah nursery. Nursery yang jaga budak atau bukan nursery pokok? Kau disiram anak kau bagi dia. Nah, maknanya bagi okey, bagi orang jaga. Hari tanyalah cikgu yang jaga hantar anak kat nursery ni. Budak yang pakai pampers tu 500 tau. Seorang 500. Tak apalah. Tapi saya dah buat kira-kira dalam tu orang semua. Katalah kereta habis paling murah sekali. Ambil kereta bayar usaha yang RM500 sebulan. Ambil dengan motosikal yang ambil dekat Singa RM150 sebulan. Dekat Singa tak ada down payment. Bagi laksana IC je. Nanti dia sendiri datang collect dekat bulan rumah. Kemudian anak seorang aja. Bukan kata tak mampu apa dari segi kewangan. Ambil seorang RM150. Itu pun tak tahu lah kalau kau dapat orang yang jaga anak RM150 sebulan. Itu dia saudara mara rapat betul lah. Minta tolong saja je. Memang takkan dapat RM1,5. Kemudian motornya. Rumah pula ambil sewa je. Sewa bilik RM500. Bukan sewa rumah tau, sewa bilik RM500. Kemudian kira minyak. Minyak macam mana? Minyak saya letak RM500. Jadi cikgu RM500 sebulan mana cukup? Letak RM500 sebulan tu, anggaplah cukup. Kianya kereta tu tolak sampai jalan besar bos enjin. Jadi total aku dah kira kena total berapa yang kau perlukan sebulan, perbelanjaan sebulan RM2,250 untuk benda-benda yang kau tak nak. Belum cerita lagi benda yang kau nak. Belum cerita lagi rumah besar. Belum cerita kereta besar. Beranganlah nak belanja. Kau nak makan restoran yang hebat-hebat. Lupakan. Sebab kau orang tak nak belajar. Nak main-main. Nak bergurau. Main-main hari ni kau nangis kemudian. Dengar cakap. Hari ni kau boleh gelak dengan kawan. Gelak. Oh, bergurau. Kau gelak. Besok kau nangis seorang. Tak ada siapa nak nangis semua kau. Kita best friend tapi Janji tak sampai habis sekolah kita kawan. Okey? Kau tanya cikgu ni semua ada best friend dulu. Akhirnya bila kau dah keluar realiti, kau meninggalkan universiti atau kau keluar daripada sekolah ni, kau bekerja, hidup kau dah tak sama. Hidup dah hidup sendiri. Saya bagi situasi 10 tahun lagi. Siapa nama? Apa? Azizul dengan Danish. Azizul dan Danish tersembah dekat pasar malam. Danish, lama betul tak jumpa kau. Kau buat apa sekarang Danish? Aku tak ada lah, aku biasanya aku doktor pakar dekat KPJ. Contoh dekat KPJ, oh ya ke? Kau tak boleh dapat kuliah. Dia tak nak cakap pun dia kat mana. Sebab apa? Bila kalau kita main-main, kita hidup kita tidak seperti mana yang kita harapkan, kita akan malu jumpa kawan kita balik sekolah. Percaya je tak boleh. Berapa ramai kawan-kawan saya jumpa, semua elak tak nak jumpa. Sedangkan kita nak jumpa, nak berbual, nak cerita pasal sekolah dulu. Sebab apa? Dulu masa sekolah main-main. Dulu masa sekolah tak dengar cakap cikgu. Dulu masa sekolah melawan mak ayah. Akhirnya yang menyesal kita. Menangis kemudian apa guna? Kau tengok cikgu brilliant. 3 dialog yang cikgu biasa sebut dekat sekolah apa? 3 dialog yang paling popular cikgu selalu sebut. Ini dia. Yang pertama, apa nak jadi dengan kamu? Ni satu. Gerak.
Dialog yang kedua popular, lagi tinggi level dia. Kamu sedar tak biasa berapa hari lagi? Dan dialog yang paling popular yang dah tak daya nak dengar dah. Kamu tahu tak zaman saya dulu lagi zaman ni? Ini bang, macam-macam zaman ni susah sangat lah. Dah, saya nak cerita. Sebab cikgu dia orang pun cakap ayat tu. Tapi mak kita kat rumah tiga-tiga pakai. Apa nak dengar kau? Biasa berapa hari lagi zaman mak dulu? Tiga-tiga pakai. Tapi nak beritahu, tengok cikgu bising-bising, cikgu dapat apa? Mira, bukan nama sebenar. Siapa nama dia? Balkis. Balkis! Mana Balkis? Belajarlah, buka soalan ini. Cikgu suruh belajar, cikgu dapat apa? Balkis dapat 10 A. Subjek dapat berapa A? 9 A. Dapat 9 A, cikgu naik gaji 1 A. Faham? Disebabkan semua student hari ini semua dapat semua 10 A, maka cikgu ni boleh naikkan jadi pengetua, tak? Ada. Malahan cikgu ni happy sekejap je. Lepas tu waktu cuti sekolah, cikgu lega cuti. Mana lega? Menghadap pula murid-murid kat rumah. Loudspeaker kat rumah dalam 2 minggu. Lepas tu 2 minggu sebelum buka sekolah balik, asyik aku dia jaga satu hari tak ada Allah meeting balik. Kenapa aku ya? Kenapa aku jadi cikgu? Lepas tu, ya Allah menghadap muka lagi. Ya Allah, ya Allah. Tengok muka, ya Allah muka. Ya Allah. Cikgu dapat apa? Cikgu tak dapat apa. Malahan kau tengok daripada bulan 1 itu sampailah bulan 9 ni, kau tengok berapa ramai yang kau tengok masuk balik dekat dalam pintu sekolah tu, masuk ikut pintu sekolah, jumpa cikgu. Terima kasih cikgu, saya dah berjaya dah hari ni. Berapa ramai? Tak ada. Cikgu pun tak ada. Kalau ada pun yang datang sebab sijil tertinggal. Nak pengesahan daripada pengetua. Tak ada. So buat untuk apa? Buat untuk apa? Maknanya betul apa saya cakap. Secakap dia macam ni. Betul. Maknanya cikgu ni buat untuk kita. Mak ayah kita bising buat untuk kita. Sampai satu tahap kita semua ada cita-cita. Adik saya dulu cita-cita dia nak beli kasut boot, tak boleh beli ni, tak boleh, tak dapat. Sekarang dia buat satu drawer almari tu penuh boot dia. Boot dia. Kasut besar, boot dia mahal semua dia susun. Dulu tak dapat beli, sekarang dia beli. Dia sampai tak tahu nak pakai kasut yang mana. Yang betul sekali. Korang tengok kan macam-macam orang rumah besar, kereta besar, semua orang ada cita-cita. Tapi cita-cita ni nak dapat dengan apa? Belajar. Belajar. Seorang nak jadi lawyer, seorang nak jadi engineer. Saya tunjuk tadi RM2,250. Macam mana cara kau nak capai RM2,250? RM2,250 bersamaan gaji orang kerja kerajaan berkelulusan ijazah sarjana muda. So kalau sekarang kau nak main-main, keluar sekolah kau nak kerja, lupa kan? Saya tunjukkan career-career yang ada. Pertama, kerja berniaga, goreng pisang, jual benda goreng-goreng. Saya cakap, saya bukan menghina. Kalau mak ayah kita yang memang berniaga hari ini, dia orang dah lama berniaga, dia dah ada regular customer, kau orang baru nak mula berniaga. Katalah kau dapat RM30 sehari, tolak modal dapat RM30 sehari, kali 30, tak cuti berniaga. 30 kali 30 berapa? 900, cukup tak? Kahwin dengan orang berniaga juga. 900 campur 900, 1,800, masih lagi tak cukup. Kerja kilang, bangun pagi, takkan kau nak kerja kilang lagi. Masa sekolah dah pakai uniform, takkan kerja pun nak pakai uniform. Pukul 6 pagi dah tunggu dekat bas stop tu nak tunggu, bas kilang. Berapa gaji kerja kilang? Paling tinggi 1,200, tak bayar overtime. Sebab overtime siap bayar dengan cuti. Ekonomi tak macam dulu. Kalau kau demand banyak cerita, kau berhenti pun tak apa. Sebab banyak lagi Abang Imam, Abang Ipal. Abang Imam tu Myanmar, Abang Ipal tu Nepal, Abang Ila, Abang Bangla. Dia orang semua boleh bekerja dengan murah lagi daripada korang. So untuk apa? Jadi engineer, bayang senior engineer, gaji basic pun 7-8 ribu kalau swasta.
Jadi lawyer, kes bunuh, kes apa, bayangkan, main belah-belah ribu, puluh ribu, juta pun ada. Jadi doktor pakar yang KPJ saya sebut tadi gaji 23,000 sebulan. Jadi hakim mahkamah tinggi 24,000 sebulan, siap dengan driver, siap dengan orang gaji. Hakim mahkamah rayuan 48,000 sebulan. Kau malam belajar, kau kahwin dengan hakim. Malam pertama mati, kau dapat separuh becek. 48,000 tu orang malam boleh lah. Hakim mahkamah persekutuan berapa? 64,000 sebulan, siap dengan driver, tukang kebun, orang gaji, rumah, kediaman rasmi. Tetapi semua ni nak apa? Semua ni nak ilmu. Persoalannya, sanggupkah kita pertama mengorbankan masa yang lama? Sanggup tak sabar belajar lama-lama dan habis form 5, sambung ambil diploma, ambil degree, buat master, buat PhD. Sanggup tak? Soalan ni. Sekarang pun tak sanggup. Sekarang pun tak sanggup. Tak, saya nak bagi korang satu lagi. Kau keluar, kau tengok dekat kawasan Kajang ni, kau rawan kau tengok. Signboard taman-taman perumahan baru naik, kau tengok berapa harga? Hanya 900,000. Hanya macam tak kena. Kat Putrajaya hanya 24 juta. Dapatkan segera. Oh tak lah tu. Tanya cikgu, yang rumah beli 300,000, 400,000 sebulan berapa tak gaji? 1,700, 1,800. Kalau gaji kau 2,200 tinggal berapa ratus? Saya nak tanya, Azizul nak bagi mak berapa sebulan? Gaji saya nak bagi mak berapa sebulan? 500. Orang-orang kita cukai 500. Balkis nak bagi mak berapa? 500. Ayah? 500 kan? Bagus, sama. Nah, mak ambil 1,000, ayah ambil 500. Asal ayah 500 nak? Ayah sokok. Contoh mana tahu. Simple je. Saya ni bagi kesedaran untuk berfikir. Saya boleh cakap, ya Allah, macam manalah cara kita, macam manalah hidup kita. Kalau korang tak belajar, tak tahulah jadi apa. Dia buat orang suruh belajar. Oh, dulu motivasi, dulu lagi lah. Pandai-pandai kau belajar lah, belajar. Yang penting jadi orang. Tu orang dulu punya cakap. Kau belajar, yang penting jadi orang. Kita orang pun terfikir, selama ni kita ni bukan orang ke pun. Rupanya maksud jadi orang ni jadi manusia yang bagi manfaat ke orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ada something yang boleh kita offer pada masyarakat. Tiba-tiba Dr. Balkis, klinik Dr. Balkis, ambil aliran apa? Sastra. Oh, sastra, memang tak jadi doktor lah, memang tak lah. Kan? Jadi lawyer. Tuan Balkis & Co. Kes saman malu, jumpa Balkis. Kes saman cerai tu bagi dekat dia. Bab cerai berai bagi dekat Balkis, insyaAllah. Bila nak cerai tu? Bagi dia. Tak, saya dah cerai dah pun. Ini pasal tuntutan nafkah ni. Boleh, bab tu tak ada. Macam tu. Masa tu kita boleh relax sebab kita dah penat dah. Sekolah hari ni penat belajar. Besok pergi pejabat, sampai Assalamualaikum Pak Balkis, jadi bos. Boleh gaji lagi 10 orang kampung kita. Hari ni perjaduan saya, Puan, hari ni Puan pagi ada kuat dalam pukul 11 nanti ada sebutan, ada mention case. Kemudian petang nanti ada pembincangan dengan klien. Nanti pun Datuk apa ni, Datuk yang daripada Melaka. Cuma dia lewat sekitar dalam tempat sebab saya ada hal dulu. Okey? Tak Isma Muslimah. Enggak ni, saya bagi reality, jam tu dia kena. Ini daripada sekolah akan marah, besok kerja pun akan marah. Angkat barang ni, tak saya nak. Sampai bila? Kita kena create opportunity itu kita kena create. We have to rejuvenate ourselves, otherwise we ada. Kita mesti meremajakan pemikiran kita sampai berjaya. Kalau tidak, kita menyusahkan orang. So kita boleh berjaya, bukan tak boleh. Saya fikir sebab saya berhenti lah kerja. Saya berhenti kerja, saya buka company saya sendiri. Buka company, buka konsultan. Orang nak minta pandangan boleh. Orang boleh jumpa, saya boleh datang pejabat ikut suka saya. Boleh.
Kan, klien nak jumpa, set appointment. Inilah hakikat dia, memang saya sibuk lah. Masa pun tak ada. Hari-hari ceramah. Dengan pagi ni berehat, tajam utama. Jumpa dengan korang. Ya, tapi saya seronok sebab jumpa satu benda nak share. Percaya cakap saya, kita semua boleh. Tengok kakak ni Normaliha. Kakak ni Normaliha, dia dapat berapa A? Dia dapat 21 A tau. 20 A1, 1 A2. Sistem masa tu 20 A1, 1 A2. Beza ke dengan korang? Kau tengok fizikal dia beza ke? Keluar otak apa dia tutup. Sampai dia kena pegang otak dia. Cikgu dia tengok. Tak ada. Sama je, tapi satu benda nilai dia. Pertama, dia tak lawan cakap cikgu. Kedua, dia siapkan homework dia. Yang ketiga, dia ingat Allah banyak-banyak. Ingat Tuhan. Tak ada main-main kat rumah, tak ada tengok TV korang. Tak cukup dengan TV, YouTube, Netflix, Netflix. Apa lagi? Prime Video. Pukul 7 orang maghrib kita tengok drama. 7 hari mencintai guru. Kan? Saya tak tengok tapi jahat betul Normaliha. Saya dengar cerita lah. Saya dengar macam tu. Dia tak tahu lah. Cikgu sampai menangis aja orang, betul tak? Tak menangis. Apa saya ada tengok orang saya macam-macam nak buat. Pertama sekali korang kena ubah diri korang, berubah daripada seorang yang gemar menyalahkan orang kepada orang yang bertanggungjawab atas setiap tindakan yang korang lakukan. Berhenti-berhenti salahkan orang. Kenapa isap rokok? Ayah isap. Kenapa isap rokok? Masalah saya cikgu. Saya pengaruh. Salah saya. Macam tu. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Ayah. Kenapa sekolah sini? Memang ini pilihan saya. Ini sekolah saya. Kalau mengingat kajian pertama, saya akan pastikan result bagus. Saya akan umumkan, saya akan naik atas pentas ni. Masa tu cikgu Nafi akan tahu siapa saya. So takut dikit. Semangat. Bak kata ahli falsafah, gantunglah cita-cita itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Tapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busur. Kerana kalau dia jatuh, dia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busur dengan laut, tapi dia cakap macam tu, aku ulang je lah. Target masih tinggi. Aku boleh berjaya. Ingat tak kisah 3 kau kata jatuh dalam pinggir. 3 ekor katak jatuh dalam pinggir, 3 ekor katak kena keluar. Ada seekor katak dekat atas tu pula, dia mengasut kat atas tu. Katak pertama nak lompat, katak-katak tu, jangan, tinggi ni, mati berhenti. Jangan, jatuh katak pertama mati. Katak kedua pula cuba lompat, jangan, tinggi ni, mati kau nanti. Pun jatuh, mati. Sampai katak yang ketiga pula cuba lompat kedua. Jangan tinggi ni ya Allah. Islam kata ni tinggi ni, jangan. Akhirnya katak tu berjaya keluar. Sebab apa? Sebab katak yang ketiga tu pegang. Katak ketiga tu tak dengar, dia nampak macam ni. Jadi dia ingat tinggi lagi. Itu sebab cikgu ingat, mulai 18 September, no more negative words towards this. Jangan ada lagi lah. Jangan dengan student kita ni, jangan sebut lagi perkataan negatif. Cakap dia, saya nak semua datang awal esok. Macam tu, positif. Jangan ada siapa pun datang lewat. Ada tak yang lewat? Ada. Jangan ada siapa yang tak siap kerja. Kalau tak siap, siap awal. Tak ada yang tak siap. Jangan ada siapa pun. Jangan. Cakap jangan memang ada. Saya nak semua datang awal esok. Saya nak semua siapkan ini. Esok pastikan semua siap. Pukul 10 atas meja saya. Macam tu. Jadi dia akan fikir macam mana nak kerja target. Jangan siapa pun datang lewat. Kalau lewat siap awak. Yang lain dah bayar. Kalau datang lewat apa jadi? Mungkin dia otak. Mungkin dia akan tanya apa jawapan nak bagi. Dia dah kepala dah proses dulu. Saya pernah test dulu seorang budak dekat sekolah saya.
Buat budak tu memang gemuk gila, gila pun tak gemuk je. Tengok dalam ni. Tak ada siapa lawan. Gemuk betul. Kita orang pakat, 10 orang kawan-kawan pakat cakap dia kurus. Dalam masa yang berbeza. Kawan yang pertama, jap. Kau nampak kurus ha? Kau ni mandai je. Yang pertama. Sampai jumpa kawan yang ketiga, seseorang dia tegur. Tentu dia jawab. Yang ketiga, kau nampak kurus ha? Oh ni dia betul. Nampak dah lain jawapan dia. Sampai orang kelima, kau nampak kurus ha? Adalah sikit, dia dah mula cair. Sampai saya orang yang ke-10. Jap, sekarang, stay. Kenapa kau nampak kurus lah? Nanti aku ajar kau cara dia. Ajar cara. Sebab itu kita kena selalu cakap benda-benda positif. Itu sebab saya dengan isteri saya selalu cakap, lawa sangat ni besar. Ada makanan apa ke? Ada lah, mana? Omong pada macam tu. Bila puji, aku tu buruk tak marah. Aku tu buruk sangat. Jadilah apa lah dia puji. Ini memang dia. Cakap lah, alhamdulillah. Betul. Iya, kita kena berfikir luar kotak. Cara fikir kena beza. Positif. Kalau mana boleh, aku pun boleh. Macam orang tanya saya bab debat dengan pidato. Bukan itu sebab saya dipanggil sebagai Samsul Debat. Itu sebabnya internet dia menipu, saya kata. Kenapa saya dipanggil Samsul Debat? Dulu waktu saya berceramah, saya tak nak orang tahu jawatan saya sebagai pengarah undang-undang dan penguasaan, penasihat undang-undang. Saya tak nak orang tahu. Jadi dari segi mana-mana, saya akan bawa jawatan saya dalam NGO. Penceramah hari ini Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Macam tu. Saya memang Presiden Adam Malaysia. Jadi penganjur program dekat Masjid Puncak Setiawangsa ni, dia dah terlupa nama saya satu. Samsul apa tak memang budak ceramah. Tapi jawatannya debat-debat macam tu. Dia pun tulis dekat whiteboard tu, penceramah hari ini Syamsul Debat. Itulah mulanya. Dan pencahayaan dan orang ramai yang datang malam tu kan, berpegang nama Syamsul Debat. Dia mati-mati menyangkakan nama aku ni Samsul Al-Debati. Jadi jangan kau tanya lagi kenapa nama bapak dia Debat. Itulah puncanya nama Samsul Debat melekat. Dan kebetulan salah seorang jemaah yang dengar ceramah malam tu adalah CEO TV Al-Hijrah. Langsung dia pegang nama tu jadi nama komersial sampai sekarang. Kalau ikut saya pun tak suka, tapi itu sebabnya saya tak suka panggil saya Ustaz Syamsul Debat. Biarlah dia saya jadi senior doktor SDR dia, Saudara Syamsul Debat. SSD. Sebab kalau Ustaz Syamsul Debat di USD mahal, tapi pengetua tak boleh bayar. Jadi biarlah Syamsul Debat. Kan? Berfikir di luar kotak, insya-Allah kita boleh. Itu sebab macam saya tak boleh baca. Saya nak tanya, agak-agak korang saya ni sportman lah dulu. Benar, itu buat orang tak tahu. Saya dulu, sebelum saya masuk debat dengan pidato, masa sekolah, masa diploma dulu, saya memang aktif takraw dengan bola sepak. Paling aktif takraw. Saya main api kanan. Tapi bila saya dulu, masa saya di Melaka dulu, memang aktif. Banyak open takraw. Sampailah lutut saya problem. Bila lutut dah problem, dah duduk, dah injet, apa yang saya buat? Saya cakap. Saya masuk pertandingan pidato. Saya saja suka. Tak sangka masuk pidato debat tu memang saya menang banyak. Betul, tak dinafikan. Dalam debat di Raja sendiri pun saya top rank speaker Malaysia tahun 2021-2022. Memang betul. Tetapi saya tak ada, orang kata tak ada kepuasan selagi mana saya tak boleh guide orang lain berjaya macam saya. Itu target. Itu sebab cikgu apa cikgu buat sekarang, mereka dah belajar dan mereka berjaya. Dia nak guide all dia kawan berjaya pula. Itu sebab cikgu beri dia suruh belajar. Bukan masalah faham lah. Samsul, apa main-main belakang tu? Dia bangga untuk apa? Sebab nak kita berjaya. Itu sebab saya dulu memang sukan main. Apa sukan saya tak main, semua main. Badminton main. Tetapi kita ada masa untuk semua. Apa yang perlu kita lakukan? Kreatif. Waktu belajar macam mana, apa kita patut buat? Bagaimana fokus? Itu sebab kita doa. Bukannya doa main-main. Nampak? Saya macam saya, waktu lapang saya tak tengok drama Melayu. Tak tengok. Buka drama Melayu saya akan buka. Sebab yang paling teruk drama Melayu dia baru nak tanpa bersambung. Itu tak tahan. Yang bersambung dah keras.
Lepas tu cikgu dekat bilik guru pun bincang. Kau rasa kenapa dah sampai tak sampai? Contoh lah contoh. Bukan cikgu sekolah ni, sekolah lain. Saya gemar tengok filem Tamil. Sebab filem Tamil ni kita tak boleh agak ending dia macam mana. Ada hero tu Vijay tu dia dah mati, dah tertanam tak? Orang yang dia dah mati dah, dia keluar balik tak pasal. Dia nangis. Oh, so maknanya kau tak boleh agak. Kau tak boleh agak. Kena tengok. Saya tengok semua. Lepas tu saya tengok cerita-cerita sebelum tengok Taufan God of Jungle. Saya tengok. Tu sebab saya tahu lagu-lagu banyak. Lagu cerita. Yang tak tahu, tahu. Aku tak tahu. Yang kau rasul lagi Nabi Lai. Betul tak? Betul tak? Menjawab kau, apa tahu yang tak boleh nyanyi. Memang nanti kia yang memang maju gerak memang yesta memang lama bergerak apa jam ni stres hermanas boleh nyanyi tidak salah tapi ada masa siapa yang boleh kita buat nombor satu semua belajar keringat nombor satu tips yang pertama kena cepat jangan lambat kita akan ketinggalan. Cepat, jangan lambat. Mana subjek yang dah tertinggal, jumpa cikgu. Cikgu, saya tak faham. Masalah korang, bila orang tak faham, kau bahan dengan kawan kau. Cikgu, saya ada satu soalan. Hanya soalan, siut. Soalan. Apalah cikgu, tak jadilah, tak jadi. Jumpa cikgu. Kalau rasa tak boleh jumpa dalam kelas takut nanti kau jumpa cikgu kat bilik guru. Kat bilik guru tanya cikgu. Cikgu memang suka sangat kalau orang jumpa dekat bilik guru. Cikgu. Saya tak tahu. Sabar. Jangan risau. Saya kan cikgu ada. InsyaAllah cikgu bantu. Yang mana kamu tak faham? Semuanya. Alah, semua sekali kau tak faham. Aduh, dah cikgu dah kau buat sampai tengah kelas. Jangan simpan. Kau jamakkan semua sekali permasalahan. Tanya cikgu. Subjek yang paling susah sekali subjek apa? Mana ada sains susah? Maths lagi senang. Maths. Okay. Sebab saya tengok sastra dulu. Saya pun dulu alamak langsung tukar kelas. Ya, tak adalah siapa yang ambil kelas saya jangan sebab you all cara you all fikir lain. You nak jadi engineer. So you all kena ambil bertahan. Kau nak jadi cikgu nak. Macam mana kau boleh sanggup jadi cikgu bagi? Kau tengok cikgu muka dah teruk dah. Kau tengok cikgu. Cikgu hari-hari make up ni malah tak tahu nak buat apa dah. Aku tengok dekat pasaran yang tahu tu cikgu. Aku ini cikgu ni tahu. Kau tengok name-tag dia macam-macam nombor plate ke tu. Kau dah tahu tu. Bukan semua orang. Kalau kau tak cukup tabah macam cikgu, nak pula saya sampai spring ni cikgu pendidikan kelas. Betul? Ya ke tidak tu? Cikgu pendidikan kelas tak? Ya tak? Betul tak? Tu yang dia situ kan? Lagi susah tapi cikgu ni berkorban. Korang hari guru mulalah nyanyi lagu dengan nangis cikgu tu. Oh guru, kau disiram bayu pagi, kehilangan terasa kini. Appreciate cikgu hari-hari. Korang cuba cari birthday cikgu bila? Kelas bangun, selamat hari lahir cikgu. Kau tengok cikgu lelaki, mana tahu ni? Cikgu lelaki ni ego sikit. Mana tahu ni? Tahu kan? Kalau cikgu perempuan, ya, mana tahu. Okay. Hari ni buat kerja sendiri. Yes. Yang pertama mesti cepat, jangan lambat-lambat kita akan ketinggalan. Ya. Subjek yang paling susah pada saya dulu, paling susah tapi saya minat subjek sejarah. Mana cikgu sejarah? Siap. Cikgu tak mengaku dah. Cikgu sejarah mana cikgu sejarah?
sejarah mana ada? Cikgu ada sejarah ke? Tak, cikgu dia tak nak menunjuk dengan sejarah. Tak, subjek sejarah ni yang paling susah. Sebab apa? You all rasa boring ke tak? Tapi sebenarnya subjek sejarah ni, kau duduk elok, apa mengangkang? Kau duduk elok? Budak ni buat iklan kan? Ada, cikgu sejarah ni, dia mengajar fakta. Sebenarnya you all boleh jadikan benda tu seronok, simple je. Mesti tanya, cikgu, cikgu dia ulang tak tu? Cikgu apa maksud dia tu? Kena tanya. Jadi benda tu interaktif. So cikgu akan jawab. Subjek sejarah, fokus paling lama kita 20 minit je. Masuk minit ke 21, kita dah mula sampai pada zaman yang cikgu sedang ajar. Kalau cikgu tu tengah mengajar Kesultanan Melayu Melaka kan, masuk minit ke 21. Kau dah nampak balai Rosli istana tu? Kau nampak cikgu siapa nama cikgu? Cikgu apa? Panggil cikgu apa? Cikgu Isya. Cikgu apa? Cikgu Naina. Masa tu kau dah nampak lah cikgu tu jadi Dangano. Kau bukan keris. Cikgu tu dah cina-cina. Sebab kau orang menong, leka. Tanya soalan, cikgu akan jawab. InsyaAllah. Betul. Cuba tanya soalan, insyaAllah aktif. Subjek bahasa Inggeris. Apa yang susah? We'll never learn English but we practice English. Remember that? Saya kat sekolah, saya dulu sekolah Semak Rabu. Hari Rabu diwajibkan bahasa Inggeris. Satu perkataan bukan Inggeris keluar pada mulut kita, denda 50 sen satu perkataan. Jangan main-main sekolah Semak Rabu dulu. Apa yang berlaku di Semak Rabu pada hari Rabu? Setiap hari Rabu, senyap sunyi, siapa pun tak cakap. Kalau you all betul-betul minat English, ada tak dekat-dekat ni 7-Eleven? 7-Eleven, singgah kat 7-Eleven awal pagi, ambil satu surat khabar The Sun percuma. Baca hari-hari. Saya dulu baca hari dan okay. Sebab saya bila ambil law, ya Allah Akbar, mati berdiri tau, kena maki dengan lecturer ni. Kan, yang Arif mohon izin untuk menjalankan pembicaraan dalam bahasa Inggeris kerana semua bahan rujukan dan bahan bukti semuanya dalam bahasa Inggeris. Yes, please proceed. Akak bahasa Inggeris. Mula-mula memanglah broken arrow. Yes, alright, thank you what you talking about. Tapi lama-lama kita pandai. Lama-lama pandai. Iya, jangan risau. Benda beli belanjaan. Dia kau mandi-mandi kepala, baik apa? Cikgu ada kat sini untuk apa? Cikgu untuk apa? Cikgu nak ajar kita yang kau tak nak belajar apa pasal? Yang tak nak belajar, berhenti sekolah terus. Balik, jangan nyusahkan orang. Ini masalah kau dah tak nak belajar, kau datang sini. Kau kacau kawan-kawan. Buat apa? Saya fikirkan, Alhamdulillah. Saya naik Azhar. Rumah, nak rumah macam mana? Cakap kat sini. Ayah nak rumah apa? Buat dia cikgu. Esok. Cikgu ni sampai rumah pun mengajar. Ya Allah, dia loudspeaker sampai ke rumah. Nampak yang macam ni cikgu ni. Masuk ke Ustazah. Mana Ustazah? Ustazah apa tu? Ustazah Razidah ya? Apa? Ustaz. Semua macam tu. Semua cikgu-cikgu nama saya. Ustaz. Ustaz. Sama lah cikgu tu. Gelak. Sampai rumah, dia buka tutup untuk berbuang kembang saya. Dia pakai baju binatang. Dia perlu cari habitat. Kejap ruang tamu, kejap dapur, kejap bilik air. Lepas itu dia loudspeaker. Bagaimana? Astagfirullahaladzim. Tablet sama. Betul tak mak kita macam tu? Baik, apa saya pasal dia lah kan? Kita pun tak boleh marah. Kita tahu. Pagi tadi kau kena marah, ingat? Pagi tadi ingat tak? Aku bangun pagi tadi. Yang paling kita tension, kita dah bangun, dia suruh bangun tadi. Kita bangun pagi duduk dekat katil ambil phone. Bangun lo, tak bangun! Betul tak? Tapi itulah momen yang korang akan rindu bila masuk mesti besar. So yang pertama kita kena cepat dan lambat. Tak
faham, cepat angkat tangan. Tak tahu, cepat tanya. Kalau rasa memang tak faham, buat kita pergi jumpa cikgu personally. Cikgu saya tak faham. Jangan biarkan benda yang tak faham itu terlalu lama. Nanti kita akan katakan. Yang kedua, hadir, jangan kontak. Jangan kontak yang rugi kita. Cikgu tak rugi apa. Kena datang. Kena datang. Belajar dalam kelas kita doa, ya Allah bagilah aku fokus pada ini, ya Allah. Mudah-mudahan ilmu dah masuk. Kadang-kadang ilmu tak masuk sebab apa? Pertama, makanan kita, apa yang kita makan kedua. Banyak sangat makan junk food. Banyak sangat makan kerepek cikedis. Makan pokok-pokok yang apa, pokok-pokok sesera, jangan makan. Satu lagi pesan kat cikgu, cikgu tolong pesan pada PMD tolong pesan kepada mak bapak. Kalau sayangkan anak-anak, berhenti bagi nugget, ramen dan berhenti. Benda ni semua merangsang sel kanser. Tolong jangan bagi sausage pun jangan bagi lagi dah. Nak cepat bagi sarapan, jangan. Banyak lagi benda lain dia bagi. Benda-benda ni sekarang sebenarnya dari segi otak tak elok, dari kesihatan tak elok, menghakis usus kita, macam-macam penyakit lagi. Jaga makanan. Yang kedua, jangan cari pasal dengan mak ayah kita. Jangan. Balik nanti cakap sayang kat mak. Budak lelaki ni susah. Budak perempuan mungkin dia cakap mak sayang mak. Budak lelaki boleh cakap mak, ayah ada benda nak cakap. Tapi mak ayah janji kita jangan gelap. Cakaplah. Janji dah dulu. Iya janji. Mana? Sayang mak, sayang ayah. Ayah yang mak kalau mana kita kena hadir kat sekolah, jaga konten yang kita. Yang ketiga, ini zaman buat, bukan zaman cakap. Aku nak belajar lah, aku nak berjaya. No more talk. Tak ada. Kita kena buat. Bak kata pepatah Jawa tu, talk is cheap. Bercakap tu murah, buat tu yang penting. Kita kena buat. Aku nak berjaya, aku nak berjaya, aku nak berjaya dengan tindakan aku. Buat apa yang betul buat. Beli buku, tak apa, beli buku. Kemudian buku dah beli, kadang buku beli, tapi langsung tak buka. Bau kedai lagi buku. Ujungnya apa? Sebab tak gunakan. Kita masuk kategori orang yang kufur nikmat kerana dah bagi nikmat tak guna. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid. Tanya Ustaz Baru. Surah Ibrahim ayat 7. Dapat nikmat buku, dah dapat buku kita tak guna, kufur nikmat. Mak ayah kita bersekang mata cari duit, nak bagi duit buku kat kita. Dah dapat buku, kita buat apa? Simpan, ada buat main, ada hilang macam tu je. Jangan. Itu amanah kita sebagai pelajar. Ya, jadi apply. Aku nak belajar macam mana cara. Oh, matematik kita kena banyak buat latihan. Oh, sejarah kita kena banyak tanya dan kita kena banyak membaca. Kena start dah buat nota-nota ringkas. Jangan tunggu dah habis subjek baru nak buat nota. Buat daripada awal. Bila habis je belajar hari ni, balik rumah terus buat nota-nota pendek supaya nak mudahkan kita ingat dan kita faham. Baca selalu. Kemudian mantapkan keupayaan kita. Mana yang kita lemah? Mantapkan keupayaan kita. Bahasa Inggeris lemah, banyakkan cakap bahasa Inggeris. Ingat senang ke? Saya waktu tahun lepas saya pergi berceramah di Melbourne, Australia. Nampak ya kampung ceramah Peluang Negara tu. Patutnya itu pun saya pergi, tapi sebab PKP aduh. Itu bawa mak saya sekali itu. Cuma di Melbourne. Bila kita tengok dah lah, di Australia dia punya slang ke lain kan. Hour afternoon. Well, now to go to Servo. Servo tu apa? Service station. Maknanya stesen minyak. Servo. Kita kena faham lah slang dia macam mana. Belajar. Selagi boleh belajar. Saya dulu masa sekolah agama dulu belajar bahasa Arab. Lagi lah. Al-Lughatan al-Arabiyyah. Lagi susah. Ustaz dan Ustazah hanya mahir lah. Saya biasa je. Kalau tak belajar, kita kena tipu.
Haujana tauruna fala fatin faurutin fala parin. Apa maksudnya? Itu sebab kena belajar. Haujana tauruna fala fatin faurutin fala parin. Apa maksudnya? Itu bukan ayat Quran. Itu bukan hadis. Dan itu pun bukan bahasa Arab. Nah, biar bodoh. Rupanya itu jawi bubuh baris. Haujana hawau jinnun hujan. Haujana tauruna tawau rawal turun. Haujana tauruna falambatin hujan turun dengan lebat faurutin pun falaparin lapar. Itu sebenarnya. Itu mengganggu hebat. Ustaz Idris saja saya. Haujana tauruna itu dahsyat betul. Sarap dia kena tipu orang. Itu sebab kita kena belajar. Sebab kata Sayyidina Ali, harta makin kita belajar, makin habis. Ilmu makin belajar, makin banyak kita dapat. Harta, kita kena jaga harta. Tapi ilmu akan jaga kita. Mantapkan kepada kita. Ya, kita dah tahu dah kita ni lemah, tak boleh duduk belakang, duduk depan. Itu sebab kadang cikgu pun tadi saya, tak tahu kau faham ke tidak? Kelas, ada apa-apa soalan? Macam ni lah. Koma. Jalan tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Cikgu pun tak tahu kau faham ke tidak. Kan? Macam sahabat-sahabat kita yang berpendidikan dekat tu, cikgu-cikgu dia faham lah. Macam korang ni memang kita tak faham. Itu sebab hari itu cikgu saya ceramah di Sekeman, dia kumpulkan murid berkeperluan khas. Ceramah tu dia letak tajuk kekurangan bukan alasan. Depan istilah kementerian dia saya balon, saya kata tajuk pun tak apa-apa saja. Macam mana kau kata kekurangan bukan alasan? Sebab cerita sekarang OKU ni orang tak sebut kurang lah, orang sebut kelainan. Macam mana kau letakkan tajuk untuk kekurangan? Tajuk untuk kekurangan itu bukan kekurangan. Macam tu ya. Kan betul sekali lagi. Tengok Ian Top. Ian Top tau Ian Top. Kenal tak Ian Top? Ian Top. THORPE. Penerjun papan anja tu yang terjun yang sukan Olimpik dunia menang ni. Cikgu tahu tak sejarah dia? Tahu tak sejarah? Tahu tak? Kau tak tahu ngeleng kan jangan bapak tahu. Tahu tak? Dia pun koma. Cikgu saya cerita Ian Top ni, anak-anak boleh dengar semua. Ian Top ni masa kecil dia ada satu penyakit, badan dia tak boleh kena klorin. Mandi kena mandi air masak. Kalau kena klorin badan dia gatal-gatal. Mak dia hari-hari kena masakkan air. Satu hari ayah dia kerja jadi tukang sapu dekat satu swimming pool dekat kolam renang akuatik ni. Dia dah geram, dia buka baju dia tension dengan penyakit dia tu. Dia berenang sekuat-kuat hati dia sampai mengumpah kulit dia. Elok terus penyakit dia. Hari ni jadi penerjun papan anja di akuatik Suratin, pemegang rekod dunia. Sebab apa? Kita jangan rasa aku punya bosok tak pandai, aku ni bodoh. Korang kawan-kawan pun macam tu salah. Kau tak payahlah belajar. Kalau bodoh tu bodoh tinggal. Jangan. Kena cakap. Kita boleh berjaya. Saya dulu berfikirkan, aku ni budak kampung sekolah kebangsaan Paroi. Sekolah kampung. Sekali masuk sekolah semua kampung, semua budak pandai-pandai. Dia rasa macam, ya Allah, kenapa sekolah sini budak pandai-pandai semua? Aku terasa aku tak pandai. Kita boleh kalau kita nak. Hari ni biar orang gelakkan kita, biarkan. Satu hari nanti besok kita nak apa? Cakap. Belilah apa kau nak beli. Jangan sibuk nak bercinta masa belajar. Bercinta kau nak. Dia rindukan air lah. Bayar. So kau dah kerja, kau dah ada kerja, dah ada gaji, dah ada rumah. Siapa nak kahwin dengan aku? Beratur sekarang. Oh betul. Ini duit belanja pun mak bagi. Ada belanja, ada hari nak. Tak payah.
Saya dulu masa sekolah, mana ada kepen-kepen, orang tak nak kat saya pun. Masuk sekolah menengah tak ada, sampai masuk universiti. Barulah kenal seorang, tu pun kawan-kawan itu je. Dan kawan-kawan tu terkahwin lah. Alhamdulillah. Kan? Ya. Tak payah nak apa-apa biaya. Titik-titik belum pegang. Nyampah. Hari ni mana? Pergi bersama Allah. Tak payah lupakan. Sekarang ni kau rasa kan, betul tak? Sekarang ni nampak macam lawa ni. Lawa nak tutup lawa. Betul tak? Betul tak? Cakap tu tak? Betul tak? Kau orang boleh apa? Semua dia lalu. Nyampak lah. Besok kau masuk universiti kau tahu, besar je dunia ni. Kau tahu apa maksud lelaki ganteng. Kau faham maksudnya apa kan? Walaupun kita beberapa hari ni cuba nak menerima keadaan kan. Bukan senang kita nak terima hakikat yang Fira Fiza dah kahwin tapi itulah hakikat kan. Lepas tu boleh cerita bekerja lagi. Sono bagi mak anak mak 1,000 sebulan. Isteri bagi nak 1,000 sebulan. Anak bagi dia belanja. Ke mana? Kita nak benda tu. Korang nak kan PS5? Sekarang nak PS5. Korang nak kan? Aku buat satu bilik khas untuk main game dia. Tapi tak pernah main sekali pun. Tak, yang penting kita dapat. Ada satu bilik tu, TV besar. Kau boleh buat tapi belajarlah. Ni kau main sampai bila? Cita-cita ada kat depan untuk kau grab. Jangan main-main. Itu sebab kau tanya sahabat-sahabat kita di bangsa Cina. Kau tanya dia orang. Dia orang clear. Kebanyakan kawan-kawan kita bangsa Cina tahu nak buat apa dah. Dia nak berniaga apa? Dia nak buat apa? Nak tolong bisnes family dia apa? Korang buat apa? Kita kena jelas yang benda ini apa. InsyaAllah kita boleh berjaya. Ya. Mantapkan pada kita. Kemudian seterusnya profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan belajar. Main-main dengan belajar. Waktu belajar betul. Waktu main betul-betul. Ni waktu main main lah. Waktu belajar pun main. Macam mana usik kawan sana. Kawan tu melantap. Apa nak beli ni tuan? Kau pernah tengok orang main bola sambil bawa buku? Ada tak? Lawan bola Syafiq Rahim membawa bola itu Rasulullah di lambung ke tengah. Oh, nampaknya ada Zakwan pula melorong bola itu kepada ada Zakwan, ada lepas sekali lagi. Orang ke tengah. Oh, Syafiq Rahim membawa bola itu sambil membawa buku matematik. Dengar, memang tak dengar. Jangan bohong. Belajar betul. Bayangkan Rizal Faisal semua semua. Seterusnya iltizam, semangat sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh untuk capai kejayaan. Bayangkan kejayaan kita. Tengok kan, bila Rizal diumumkan sekolah menengah kerajaan utama, ada bukan sekolah paling cemerlang di Malaysia. Ucap menteri datang sekolah ini dan pengumuman. Sampai ke Cikgu Nafiah tak tahu dah baju apa nak pakai ni. Baju apa nak pakai ni? Tak tahu TV ni. Jadi cikgu-cikgu semua jadi rebutan. Cikgu share lah sikit macam mana budak-budak tu boleh juga. Well, sebenarnya sebenarnya diorang kita memang pupuk semangat untuk berjaya. Wah, dia ngajar form 3 tu ke form 5? Contoh lah. Tapi nak kena tanya kan. Masa tu apa perasaan? Memang budak lelaki kalau kena tanya soalan dia salah. Budak lelaki dia kontrol. Dia budak lelaki ni dia kena kontrol emosi. Dia takkan tunjuk emosi dia. Apa perasaan adik Danish atau kejayaan dapat semua dia? Inilah ni merupakan hasil daripada usaha kita. Itu bukan kata tambahan dan sebagainya. Lepas tu cikgu kat belakang. Ada cikgu saya dulu. Cikgu lepas tu cikgu berzoom. Cikgu banyak bantulah dan banyak galakkan. Kadang-kadang ayah saya dia banyak galakkan kan. Lepas tu yang budak-budak belakang yang tak kena interview. Semua gaya tak pernah nampak kamera tu salah. Tapi budak perempuan dia tak kena ikut emosi. Dia kena tunjuk emosi. Perempuan. Apa perasaan adik Balkis sebab dapat semua A? Gembira.
Rizal tadi. Dah lagi Pak Rizal pun. Yes, itu lah. Yes. Ataupun kadang akses boleh macam tu je. Tapi budak perempuan nama Pak Rizal. Belum. Nyampah. Ya, sampai rumah pun macam tu. Cuba tengok ayah kita. Kan kena ikut emosi. Ayah. Semua A lah. Apalah. Semua A ni lah. Cuba tengok mak ni. Mak pun kaya emosi kan. Mak, beri dia. Dia dah buat dah settle. Mak, alhamdulillah, mak dapat semua A. Ya ke alhamdulillah, ya Allah nak whatsapp kat siapa ni, Allah nak whatsapp kat siapa. Masuk dalam dua whatsapp. Dia tak takut, dia memang share kat semua. Itu sebab Allah pilih orang perempuan mengandung bukan lelaki. Ya. Semua perempuan dia tak ada dekat emosi. Pernah tak cikgu? Tengok tak cikgu pregnant mengajar dia? Tengok. Dia tanggal di kelas. Dia tunjuk sakit di kelas. Buka masalah. Samsul dan BBC saya tak sihat ni, okey? Baby. Jangan sepak. Orang lelaki kalau mengandung dia jauh tumbuh pun. Oh, sesepak lah. Berjalan tak dulu. Pak, maksudnya nak kita bayangkan kejayaan yang kita capai. Mesti semua. Seterusnya apa? Seterusnya niat kita. Yang tak payah sekali niat kita mestilah nak berjaya, nak bahagiakan kedua. Pertama, niatkan Allah pada yang Islam. Kedua, niat nak bahagiakan kedua ibu bapa kita. Bila kita berjaya, mak ayah kita happy dah. Yang ketiga, bila berjaya tu sekolah mana? Sekolah Kebangsaan Kerajaan Utama. Perebut daripada 1,200. Orang ramai lagi nak masuk. Bayangkan daripada calon SPM berapa ramai? Tahu? 140. Daripada 190 yang ambil SPM, 250 orang strategis. Pecahan tak wajar. Macam mana boleh ramai mana tu cikgu pun ambil besok. Cikgu dah tak tahan mana dah, cikgu pun ambil besok lah. Tak, maksudnya kita buat yang terbaik. Hidup kita ni satu je, bahagiakan orang di sekeliling kita. Bila kita niat nak bahagiakan, insya-Allah bukan hanya kita bahagia, semua orang akan bahagia. Okey, jadi saya pesan ni bukan apa gelak-gelak juga, tapi pesanan saya nak beritahu semua, ingat, realiti di luar sana sangat kejam. Tanyalah semua itu. Saya bil kereta saya dah 5,600 juta, 7,000 lebih kereta tadi. Dah kita nak sangat. So kalau kau gaji 2,500, kau lupa lah nak beli kereta besar. Cikgu ni semua dia kereta besar tapi suruh kat rumah. Kan korang tak puas hati kan salah kereta. Salah. Kan tapi nak beritahu realiti kat luar sana sangat kejam. Kalau korang tak belajar, korang akan gagal. Kena belajar kan dia. Ingat cerita yang saya cakap tadi. Sampai masa 10 tahun lagi kau tersempat dengan kawan-kawan kat luar, kau nak present diri kau seperti apa. Saya sendiri tak pernah cakap diri saya berjaya, tapi bila saya berkata berjaya, bila saya boleh bahagiakan mak saya. Arwah abah saya meninggal dunia seawal umur dia 50 tahun. Dia tak sempat tengok anak-anak berjaya. Tetapi pengorbanan yang ayah saya buat, dia selesaikan semua, tinggal anak-anak ni nak berjaya je. Mak jaga kita orang semua dah selesai. Dan bila kami dah dewasa sekarang, saya 5 beradik dengan adik-adik saya, kita orang semua pakat nak bahagiakan mak. Dan itulah kejayaan yang sebenarnya. Bila kau tengok mak kau happy, tengok ayah kau happy, maka kau pun akan happy. Percaya dia. Bagus tadi, Dennis tadi, Azizul tadi, semua Balkis nak bagi mak 500 sebulan. Ingat, itu tekad kita. Malahan letak dalam hati, kalau aku boleh bagi lebih, aku akan bagi lebih. Mak saya, mak nak pergi mana? Mak cakap, mak saya dah pergi Kemboja, mak saya dah pergi Thailand, mak saya dah pergi Mekah, Madinah, dah pergi dekat apa, dah pergi Australia, dah pergi lah macam-macam tempat mak saya pergi. Mak cakap je mak nak pergi mana. Kita orang kumpul duit pagi mak. Pergilah mak. Sebab membahagiakan mak ayah kita itu target utama kita. Dia akan hilang rasa penat dia bila tengok orang berjaya. Tapi dia akan rasa penat sangat bila
Kalau gagal disebabkan oleh engkau sendiri yang tak nak belajar. Ya. Saya bagi semangat ni, bagi semangat. Saya tak nak bagi macam mana cara, cuma cikgu dah ajar lah. Macam mana nak berjaya, cikgu dah ajar. Tapi nak bagi kau semangat, kenapa kau orang kena belajar. Malam proses belajar takkan pernah berhenti. Berhentilah menyalahkan orang lain. Saya kata, mulalah untuk meletakkan tanggungjawab pada diri sendiri. Jangan jadi bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang atau besar? Kebal tak makan, lembu tak makan. Kenapa lembu tak makan? Perempuan perut sakit. Kenapa perut lembu tu sakit hati? Kenapa? Makan nasi mentah. Kenapa nasi tu mentah perempuan? Api besar. Aku tanya perempuan. Apa? Kayu api basah. Lelaki kenapa kayu api basah? Perempuan hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Cikgu tengok cikgu daya ingatan dia orang. Dia ingat lagi lagu. Saya saja cuba tadi beriyut dengan cikgu menjawab apa ajar banyak. Tapi cerita tu menunjukkan kita jangan menyalahkan orang. Akhirnya bila mula mengaku memang makan anakku, so what? Bila mula mengaku tak ada siapa tanya soalan lagi lah. Sebab dah ada orang ambil tanggungjawab. Macam korang kat kelas, cikgu jadi penipu. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kau ambil buku dia kenapa? Jadi bagi. Dia kau bagi besar. Dia minta, cikgu. Sudah dia selesai. Jadi saya doakan mudah-mudahan kita semua berjaya. Jadi saya rasa itu saja pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak sekolah. Nanti lah kita belum habis lagi dah tepuk. Ini juga saya nak maklumkan dah puluh ada kawan. Ini saya nak maklumkan dekat luar sana ada sahabat-sahabat yang selalu ikut saya, dia pun berniaga kat tempat saya ceramah. Kamu saya nak saya tanya komisen tu. Jangan jawab fitnah. Dan seorang tu daripada Tabuh Nening dengan Gajah Maka, dia bawa buah kurma Habbatus Sauda, minyak zaitun, minyak bidara, garam bukit. Minyak bidara tu gosok kat kantina, kalau lumpur tu banyak tu. Kemudian yang kedua, sahabat saya daripada Tampin, dia bawa madu kampung, madu hutan, madu turun, madu tualang. Jadi orang rumah cikgu perempuan beli madu tu tunjuk kat suami, abang ini madu yang diizin dalam rumah ni.